Akidah Salaf dan Khalaf oleh Syekh Yusof Dr. Qaradawi. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan buku yang ingin saya buat pada kali ini ialah tentang sebuah judul yang kebetulan sedang panas di Malaysia sekarang ini, ya. Yang ini perbezaan dalam beberapa isu akidah antara generasi Salaf, yang ini generasi awal umat Islam, dan juga generasi Khalaf, generasi yang terkemudian yang ditulis oleh Syekh Yusof Al-Qaradawi. Antara perkara yang dibincangkan ialah berkaitan kajian komprehensif seputar ni berkaitanlah asma wa sifat, wali dan karamah, tawasul dan ziarah kubur. Ini adalah topik-topik yang memang panas, berlaku perbincangan, berlaku perdebatan di antara sebahagian umat Islam. Sebahagian tu tak tahu langsung tak apa, you are on the safer part. Okey. Jadi antara sebahagiannya memang berlaku perbincangan, perdebatan yang panas, ya, dalam isu sifat-sifat Allah, tentang wali dan karamah, tawasul dan ziarah kubur. Buku ini adalah buku yang agak lama, dicetak. Ini edisi terjemahan, dicetak pada tahun 2006. Cetakan pertama edisi bahasa Arab oleh Syekh Yusof Al-Qaradawi pada tahun 2005. Yang ini cetakan 2006 dan saya sendiri membelinya tahun 2007. 25 April tahun 2007. Saya kalau beli buku, saya suka cop nama, tarikh dengan phone number. Okey. Jadi saya tak pasti sama ada buku ini masih ada lagi atau tidak sekarang. Yang ini edisi terbitan Pustaka Al-Kausar, Jakarta, Indonesia, ya. Sesiapa yang berminat, memang satu buku yang saya sangat syorkan untuk dibaca. Boleh cuba cari, boleh tanya kawan-kawan yang menjual buku-buku dari Indonesia, atau boleh tanya kawan-kawan yang ada di Indonesia, buku ini masih ada dalam pasaran ataupun tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku ini Syekh Yusof Al-Qaradawi membincangkan tentang asma wa sifat, khasnya tentang sifat-sifat Allah. Antara manhaj ataupun akidah generasi salaf yang menetapkan sifat tersebut, beriman dengannya dan menyerahkan kaifiatnya kepada Allah. Dan juga dengan generasi khalaf, khasnya di kalangan Asy'ariyah, yang mentakwilkannya. Okey, dan menarik setelah dikupas secara panjang lebar sebanyak, sekejap, 221 muka surat. Okey, 221 muka surat. Setelah mengkaji dan menerangkan secara panjang lebar, Syekh Yusof Al-Qaradawi menerangkan bahawa dia cenderung kepada manhaj salaf dalam berinteraksi dengan sifat-sifat Allah, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Bahkan beliau ada menulis satu bab, kalau boleh nampak, boleh fokus. Okey, keharusan, beberapa alasan keharusan mengambil mazhab salaf. Harus ni, kalau kita baca buku Indonesia, harus ni bukan mubah. Harus ni maksudnya wajib. Okey, kadang-kadang kita baca buku terjemahan Indonesia, solat 5 waktu itu harus dilaksanakan. Kita pun, harus ke? Harus ni mubah. Bukan, harus dalam bahasa Melayu Malaysia bermaksud mubah. Harus dalam bahasa Indonesia bermaksud wajib. Sila download aplikasi dalam phone boleh, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan bila kita baca buku terjemahan Indonesia ini, banyak perkataan yang kita boleh rujuk dalam kamus tersebut. Lalu beliau menulis satu bab khas, beberapa alasan keharusan mengambil mazhab salaf dalam isu memahami ayat-ayat dan hadis-hadis berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ya. Jadi beliau juga menerangkan bagaimana sekian banyak tokoh-tokoh daripada mazhab Asy'ariyah juga di akhir hayatnya mereka kembali kepada manhaj salaf dalam memahami nas-nas as-sifat, ya. Kemudiannya meskipun Syekh Yusof Al-Qaradawi menganjurkan, mengharuskan, yakni mewajibkan kita mengambil mazhab salaf dalam isu ini, beliau cuba hendak menahan kita
mengelakkan kita daripada saling kafir-mengkafir dalam isu ini. Sebab beliau jelaskan ini adalah isu yang telah menjadi perbincangan, pergaduhan, persengketaan di kalangan umat Islam antara mereka yang mengikuti Salafus Soleh dengan Asy'ariyah sekian lama. Maka sudah masanya kita berhenti. Kita nak bincang boleh, kita nak kata mana pandangan yang kuat, mana pandangan yang lemah, apa boleh, tapi henti ataupun bertahanlah diri daripada saling kafir-mengkafir. Kerana perbezaan ini berlaku, kata beliau, bukan antara orang Muslim dengan orang kafir, bukan antara orang fasik dengan orang yang banyak berbuat maksiat, tetapi ia berlaku sesama umat Islam, sesama tokoh-tokoh, para imam, para sarjana, para ilmuwan umat Islam. Jadi antara salaf dengan khalaf ni, antara salafus soleh dengan Asy'ariyah, antara salafiyah dengan Asy'ariyah dalam bab akidah ni, kesamaannya sangat banyak. Okey, yang beliau tegaskan. Perbezaannya sedikit. Antaranya cara memahami nas-nas yang berkaitan dengan sifat Allah. Jadi sedihnya beliau berkata, sebahagian umat Islam ni, mereka hanya fokus kepada perselisihan itu dan mereka membesar-besarkannya dan mereka melupakan persamaan yang sangat banyak dalam hal akidah antara salafiyah dan juga Asy'ariyah. Jadi yang beliau tekankan ialah ini adalah perbezaan di antara kita umat Islam, di antara kita sesama saudara umat Islam, ya. Bukan antara orang Muslim dengan orang kafir, bukan antara orang yang bertakwa dengan orang yang banyak buat maksiat, tak. Ini sesama tokoh, sesama imam. Jadi perbezaan ini memang ada, memang tak boleh nak jadi satu ke apa ke. Tapi ini mungkin apa yang orang putih sebut agree to disagree, and let us move on. Let us move on, ya. Nak bincang tak apa. Nak bincang, nak kata pandangan mana kuat, pandangan mana lemah, dipersilakan. Tapi tahan diri daripada kafir-mengkafir, ya. Kemudian beliau masuk dalam bab wali dan karamah. Okey, wali dan karamah. Bagaimana wali ini sebenarnya, orang-orang Islam ni sendiri sebenarnya wali. Dan bukanlah mereka ni orang yang istimewa tertentu ke. Tentang karamah ni, ya, Allah SWT boleh memberikan karamah kepada hamba-hambanya yang tertentu. Dan yang membezakannya, karamah itu, orang tu kalau dapat karamah, dia bukanlah nak menunjuk-nunjuk, nak tunjuk hebat ke apa ke. Tetapi dengan karamah tu, dia menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa kepada Allah, lebih beriman kepada Allah dan menggunakan karamah tersebut untuk manfaat umat Islam. Bukan karamah tu untuk manfaat diri dia, kelompok dia, geng dia, ya. Itu bezanya ini antara wali dan karamah, ya. Sunnah dan bid'ah ziarah kubur. Syekh Yusuf Qaradawi ni terkenal sebagai ulama yang moderate, ulama yang pertengahan, ulama yang bersederhana. Tapi bila kita baca sunnah dan bid'ah dalam bab ziarah kubur, ya, khasnya dalam meminta tolong kepada orang mati ke apa, beliau memang tegas. Bahkan dalam ketegasan itu beliau sehingga mengkritik secara hikmah Syekh Hasan Al-Banna. Beliau berkata Hasan Al-Banna dalam isu ini terlalu berlemah lembut. Kita kena tegas kalau orang tu minta tolong daripada orang yang telah meninggal dunia. Dia minta tolong dalam urusan yang memang merupakan hak Allah semata-mata. Seperti minta ampun lah, minta rezeki lah, minta perkara seperti orang yang tidak subur, tak dapat zuriat, berdoa kepada ahli kubur dapat zuriat. Perkara-perkara itu jelas kafir. Kita kena kafirkan. Okey, kita kena ajak dia bertaubat, kena ajak apa. Jadi beliau tidak bersetuju dengan pandangan Hasan Al-Banna yang terlalu berlemah lembut dalam perkara ini, ya. Bahkan bila saya baca dalam bab sunnah dan bid'ah dalam ziarah kubur, kemudian dalam bab yang akhir tentang tawasul, saya macam Syekh Yusuf Al-Qaradawi ni pandangan dia macam nak selari pula dengan pandangan Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sekaligus menunjukkan bahawa, sebab Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia taklah rujuk Muhammad bin Abdul Wahab, menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab, pandangan beliau dalam isu sunnah dan bid'ah ziarah kubur, tawasul itu bukanlah pandangan sendiri-sendiri, bukanlah pandangan yang over, tetapi juga merupakan pandangan para ulama lain
seperti mana juga yang dinukil oleh Syekh Yusof Al-Qaradawi. Jadi itu secara ringkas ya dalam bab-bab yang ada dalam buku ni, yang akhir tentang tawassul, sunnah ziarah, sunnah dan bid'ah ziarah kubur. Tapi yang kebanyakannya lain ni tentang sifat-sifat Allah lah. Banyak muka surat ya tentang sifat-sifat Allah ya. Jadi satu buku yang bermanfaat, saya syorkan. Tapi itulah mungkin susah nak dapat sekarang ini. Susah nak dapat sekarang ini. Jadi kalau dapat diusahakan, sesuatu yang highly recommended ya, khasnya dalam pergeseran, konflik yang berlaku dalam isu-isu yang dibincang dalam buku ini ya. Ringkasnya dia kata, Syekh kata nak bincang-bincang tapi jangan sampai over, jangan sampai saling kafir-mengkafir, jangan sampai melupakan kesamaan yang kita ada dalam sekian banyak isu. Sebab bila kita sebut akidah ni luas. Banyak isu yang berbeza tu ialah tentang sifat-sifat Allah ya, seperti misalnya. Jadi janganlah kerana satu perbezaan itu semua kesamaan yang lain macam tak ada langsung, tak wujud langsung ya. Baik, jadi itu sedikit ulasan saya tentang buku ini. Baik, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.